Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 25 Mei 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Tumpuan berita, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS menyerahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perhizri Abdul Taib Mahmud untuk menetapkan tarikh yang sesuai bagi Dun Sarawak dibubarkan. Pejabat Ketua Menteri Sarawak memaklumkan demikian dalam satu kenyataan media pada Selasa selepas pemimpin-pemimpin GPS yang diketuai Ketua Menteri menghadap Al-Sultan Abdullah secara maya berhubung tempoh Dun dan Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12. Dalam kenyataan media sama, keputusan dibuat setelah menerima nasihat daripada Peguam Negara, SPR, Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Pada sesi tersebut, Ketua Menteri menyembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong mengenai tempoh tamat Dun Sarawak sehingga 6 Jun ini. Mengikut Perlembagaan Negeri Sarawak, Dun harus dibubar dan pilihan raya perlu diadakan. Bagaimanapun, ekoran pengisytiharan darurat pada 11 Januari 2021 sehingga 1 Ogos 2021, kuasa untuk membubarkan Dun Sarawak terletak di bawah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong setelah berunding dengan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak mengikut Perkara 13 dan Perkara 15 Ordinan Darurat Kurungan Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Oleh itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah menasihati agar Kerajaan Negeri Sarawak berfungsi seperti biasa dengan kuasa di bawah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak telah mengambil inisiatif bagi menambah fasiliti untuk meningkatkan kapasiti pemberian vaksin kepada rakyat melalui hospital swasta. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan Pusat Perubatan Timberland adalah salah satu daripada hospital swasta yang terpilih sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Timberland Hospital is one of the hospital that have been selected for pusat pemberian vaksin under hospital. So this is part of the strategy by the government to increase the facilities for the increase the volume of vaccination that we get to give to the rakyat. In Sarawak, they have approved 42 GP, general private doctors, private clinic, and seven hospitals. Private hospitals. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke Pusat Perubatan Timberland yang turut diiringi oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian pada Selasa. Selain itu, beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak amat berpuas hati dengan pengurusan PPV itu dan setakat ini pemberian vaksin adalah kira-kira 200 dos dalam sehari. So we are very happy with the system this morning. They are very orderly and we hope at the moment they are given about 200 per day. 200 per day, and we hope as time goes by, as vaccine coming in, we see how this can be increased so that in Kuching we have, according to the qualified people, is almost 500,000. Yes. 500,000 above 18 years of age. So it's a good challenge for us to make sure that those who qualified to receive the vaccination will get the vaccination. Selain itu, Pengurus Kanan Operasi Pusat Perubatan Timberland, Lau Kim Lim berkata, penerima vaksin diminta hadir setengah jam awal sebelum temu janji mereka bagi mengelakkan kesesakan. Dan saya mengarang agar semua ini dipatuhi agar kita dapat mengawal crowd control ya. Jangan datang terlalu awal, jangan terlambat pula ya. So ikut janji temu yang telah ditetapkan oleh MySejahtera. Ini sangat mustahil ya. Dan sebelum datang mesti patuh SOP, scan MySejahtera dan juga scan pusat vaksinasi QR code ya. Selanjutnya mengenai projek pengawalan hakisan pantai di Kampung Batu 1,
Kuala Bara Miri telah mula dilaksanakan pada April lepas dan dijangka siap pada November 2022. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata, projek itu dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK11 dengan peruntukan sebanyak 17.4 juta ringgit. Ya, pagi tadi saya menerima laporan daripada wakil nelayan di sini tentang masalah yang dihadapi di pantai di sini di Kampung Batu Satu, iaitu ada sebuah kampung nelayan di sini. Kita lihat di sini kali pertama kita lihat yang begitu banyak sekali sepehan kayu ataupun spok yang berlaku di sini. Tak pernah yang berlaku yang begitu banyak. Memang tiap-tiap tahun ada berlaku, tetapi tidak begitu banyak. Ini adalah kalinya terbanyak sekali. Dalam hal itu, beliau turun meninjau keadaan serpihan kayu di pantai Batu Satu Kuala Baram pada Isnin. Menurut Datuk Lee, serpihan kayu yang hanyut sepanjang pantai berkenaan telah menyukarkan penduduk setempat. Ini kita pun sedang menjalankan satu projek di sini yang dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak, ya, berhubung dengan projek hakisan pantai Kampung Batu Satu. Projek yang mengawal hakisan pantai di Kampung Batu Satu. Ya, projek di sini ialah projek satu untuk mengawal hakisan yang berlaku di pantai kat Kampung Batu Satu di sini. Projek ini sedang dijalankan dan setakat ini progres kurang 10%. Setakat ini projek ini telah mencapai 10% lah. Manakala di Daro, masyarakat setempat yang telah mendaftar untuk menerima vaksin COVID-19 diminta untuk tidak mengelak dari menerima suntikan itu pada saat akhir. Adun Daro Safi Ahmad turut menasihati orang ramai agar tidak berasa sangsi terhadap program vaksinasi tersebut kerana ia merupakan salah satu langkah kerajaan untuk melindungi rakyat di negeri ini dari wabak berkenaan. Apa yang ingin saya sentuh juga di sini ialah agak menduka cita juga bagi kita kerana masih terdapat dimaklumkan bahawa yang telah mendaftar pada peringkat awalnya apabila mereka dihubungi untuk datang menerima vaksin ini ada yang masih menolak. Dan saya berdasarkan taklimat telah sampaikan tadi, kehadiran yang datang setakat ini puratanya lebih kurang 63% sahaja. Jadi saya berharap ini salah satu usaha kerajaan untuk menjaga kita dan menjaga semua. Jadi pemberian vaksin ini merupakan satu langkah yang kita yakin dan percaya ianya berkesan untuk kita membendung penularan COVID-19 ini. Bercakap kepada UKAS semasa meninjau pusat pemberian vaksin berpusat daerah Daro pada Isnin, Safi'i berkata setakat hari ini seramai 3,373 dari 12,165 orang yang telah mendaftar telah divaksin dalam program fasa 1 dan 2 di daerah itu. Sehubungan itu, beliau menggesa mereka yang belum mendaftar untuk berbuat demikian melalui MySejahtera, ketua masyarakat, ketua kampung atau datang ke pejabat daerah. Apa yang telah dilaporkan baru-baru ini bahawa Malaysia akan mendapat bekalan vaksin tambahan, kalau tak silap saya lebih kurang 8 juta akan datang lagi, dan Sarawak sedia maklum yang telah dilaporkan juga insya-Allah bermula pada bulan depan lebih kurang 1 juta lagi bekalan vaksin akan datang ke negeri kita untuk kita laksanakan proses vaksinasi ini kepada seluruh rakyat kita di Sarawak ini. Berikut pula laporan dari Dun Serembu. Kerajaan Sarawak di bawah Jabatan Tanah dan Survey JTS telah memulakan pengukuran tanah hak tanah adat anak negeri NCR Seksyen 6 dan Seksyen 18 di Kampung Skio dan juga termasuk pengukuran kampung tradisi.
Adun Serembu Miro Simoh memberitahu ia merupakan satu berita gembira untuk penduduk di kampung Sekio dan juga kawasan Adun Serembu kerana pengukuran tanah kali ini merupakan inisiatif yang julung kali diadakan di kawasan Adun Serembu. Tambahnya, program itu diharap berterusan untuk kampung-kampung lain di masa akan datang. Untuk pengetahuan semua, bukan kampung Sekio saja, 2 kampung pun sudah dimasuki oleh pasukan survey, iaitu Kampung Seropak dan Kampung Seromah telah tengah dijalankan pengukuran tanah-tanah kampung tradisi, dan kita berharap sangat selepas ini pihak daripada Land Survey akan mula juga mengukur untuk Seksyen 6 dan Seksyen 18. Beliau berkata demikian ketika ditemu ramah UKAS berkenaan pengukuran tanah penduduk kampung di kawasan Serembu di Kampung Sekio Bau pada Isnin. Pengukuran tanah Kampung Sekio yang meliputi keluasan tanah 1,600 hektar itu adalah membabitkan kerja-kerja pengukuran perimeter tanah hak adat Bumi Putra untuk tanah pertanian dan pengukuran kampung tradisi. Ujar Miro lagi, inisiatif tersebut juga merupakan hasil daripada sejak 3 tahun sebelum ini dengan usaha sama penubuhan Task Force Land di setiap kampung dan seterusnya memulakan inisiatif di bawah Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh di BNA. Apa yang telah kita lakukan selama ini dalam 3 tahun terakhir ini nampaknya sudah membuahkan hasil. Kita telah membuat follow up, kita telah berbincang, kita telah mengadakan begitu banyak dialog dan sebagainya berkenaan dengan pengukuran tanah-tanah yang ada di kawasan Dun Serembu sejak 3 tahun kebelakangan ini. Dan kita melihat sekarang apa yang kita buat selama ini dengan penubuhan task force, land task force di setiap kampung dan seterusnya memulakan inisiatif di bawah DBNA, Dayak Bidayuh National Associations, dan semua ini telah kita gabungkan dan hasilnya dapat kita lihat pada hari ini. Dalam pada itu, beliau berterima kasih terutama sekali kepada kepimpinan DBNA yang telah berusaha membantu masyarakat Bidayuh di kawasan luar bandar untuk mendapatkan geran-geran tanah mereka. Selanjutnya, satu taklimat kepolisian komuniti peringkat daerah kecil Sebuyau 2021 telah diadakan di Dewan Pembangunan Sebuyau pada Isnin. Program yang menghimpunkan kehadiran sebanyak 70 orang itu memfokuskan mengenai peranan semua pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi dalam memastikan semua penduduk mematuhi garis panduan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan bagi mengelak penularan COVID-19 semasa sambutan perayaan Gawai yang bakal tiba. Melalui inisiatif tersebut, setiap ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK serta ahli jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK disarankan untuk sentiasa memantau kawasan masing-masing bagi memastikan penduduk tidak melanggar SOP. Dalam program itu, Penghulu Merum Babu ketika ditemu bual menjelaskan taklimat berkenaan amat berguna dan memberi manfaat buat semua yang hadir untuk sentiasa berwaspada dan mengambil langkah berjaga-jaga. Jadi kami baru dah dengar kalimat diberi sudah Puan Rela foto dengan Puan Polis berkenaan dengan SOP semasa melawan penyakit COVID ini. Khasnya untuk kami itu hari raya hari awal SOP semua sudah diberi kepada semua kampung, kepada konselor dengan jelasnya. Semua yang ada paham semua. Menurut Kaunselor Peter Nangi pula, beliau berharap semua kaum Iban dapat mengambil serius mengenai pematuhan SOP yang diperketatkan bagi sambutan Gawai untuk kesejahteraan bersama. Sangat baguslah kalimat SOP ini diadakan, terutama sekali sebelum Gawai. Jadi saya berharap sangat ketua-ketua tahun terutama sekali tuan rumah yang hadir pada pagi ini dapat menyampaikan kalimat kita ini kepada anak buah mereka yang berada di kampung supaya tidak menganggap perkara ini main-main. Kita sangat berharap semua kita terutama sekali kaum Iban di daerah Sebuyau ini dan Serambangan juga supaya mematuhi SOP yang telah dibuat untuk semua kita patuhi di rumah-rumah panjang maupun di kampung-kampung.
Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saya mewakili seluruh tenaga kerja UKAS mengucapkan selamat Hari Wesak kepada semua penganut agama Buddha di seluruh negeri Sarawak. Ikuti ucapan dari Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS Abdullah Saidul. Salam UKAS. Salam Ibu Pertiwiku. For and on behalf of all of us here in UKAS, wishing all Buddhists happy Wesak Day. May all of us always be blessed with unity, harmony, peace and prosperity. Please take care and stay safe.